Kita baca buku solat dah. Kita sambung buku kitab solat daripada Syarah Bulughul Maram. Kita masih konsep solat. Bab yang pertama, konsep solat. Saya tak ingat dah sampai kat mana ni. Bilakah solat difardukan? Bilakah solat diwajibkan? Muka surat 4 lah, muka surat 4. Solat difardukan pada malam Isra' dan Mi'raj yang berlaku 3 tahun sebelum Rasulullah berhijrah. Jadi solat ni bila wajib? Bila wajib? Iaitu sebelum 3 tahun Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, iaitu ketika malam Isra' dan Mi'raj. Ini menunjukkan solat adalah ibadat yang paling utama. Kenapa? Sebab Allah bagi direct kepada Nabi tanpa perantaraan Jibril. Bukan melalui wahyu. Allah bagi arahan solat direct kepada Nabi dan Allah jemput Nabi naik ke langit menghadapnya. Pada awalnya solat difardukan sebanyak 50 waktu sehari semalam, kemudian dikurangkan kepada 5 waktu, namun pahala dan ganjaran adalah sama, iaitu 50 waktu. Tengok rahmat Allah. Jadi sebenar orang yang tak solat ni sebenar orang yang tak kenal Tuhan. Sebenar orang tak tahu betapa sayangnya Allah pada dia. Allah nak bagi pahala banyak. Allah nak bagi pahala 50 waktu, tapi Allah hanya minta solat 5 waktu saja. Kita kalau ada bos satu syarikat nak bagi gaji kita 30 hari dan dia minta kita kerja 5 hari je, rasanya kita akan berebut pergi. Tak ada siapa yang tak nak pergi kerja di syarikat ni. Gaji 30 hari tapi pergi kerja 5 hari. Subhanallah. Itu baru manusia. Belum tentu dapat, belum tentu tepat. Dan kalau dapat pun tak puas juga. Ini yang nak bagi, yang nak tawarkan ialah Allah, pencipta langit dan bumi. Kamu hanya aku minta solat 5 waktu je, tapi aku bagi pahala 50 waktu. Itu pun malas lagi. Wallahu a'lam. Jenis solat. Terdapat pelbagai jenis solat, iaitu pertama, solat fardu. Solat fardu ialah solat yang diwajibkan ke atas orang Islam dan ia terbagi pada 2. Solat fardu ialah wajib ke atas setiap orang Islam. Dia terbagi pada 2. Satu, fardu ain, iaitu solat 5 waktu sehari semalam dan solat Jumaat. Wajib kepada semua. Kalau Jumaat, wajib kepada lelaki tapi tidak wajib pada wanita. Yang kedua, fardu kifayah, iaitu solat jenazah. Fardu kifayah, semua kita faham, satu kumpulan dah laksanakan solat jenazah, yang lain gugur, tidak wajib. Jenis kedua solat ialah solat sunat. Itu solat sunat yang disunatkan ke atas orang Islam dan terbagi pada 2. Satu, solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni solat yang tidak ada sebab. Selain pada mutlak, dia panggil solat sunat yang terikat dengan sesuatu peristiwa ataupun waktu tertentu. Jadi solat sunat ada 2 jenis. Satu, solat sunat mutlak. Dia tak terikat dengan sebab dan tidak terikat dengan waktu. Kalau orang tanya, solat apa? Dia tak boleh jawab. Itu panggil solat mutlak. Solat apa ni? Saja-saja solat. Itu dia panggil solat mutlak. Cuma solat sunat mutlak tidak boleh solat di waktu yang dilarang. Selepas subuh dan selepas asar. Solat sunat mutlak tidak boleh solat di waktu yang dilarang, iaitu selepas subuh dan selepas asar. Salat sunat yang kedua yang tidak terikat dengan sesuatu peristiwa. Seperti salat sunat ba'diyah, salat sunat qabliyah, salat sunat waktu malam dipanggil salat witir, ataupun salat sebab masuk waktu duha, salat isyraq, salat sebab masuk masjid, solat tahiyatul masjid, solat sebab ambil wuduk, setelah ambil wuduk ada solat sunat nama solat wuduk, solat apabila peristiwa hujan tak turun dipanggil solat istisqa, solat hari raya. Dan kita walaupun namanya sunat, tapi solat sunat ni sangat penting. Sebab dalam satu hadis Nabi kata, soalan yang pertama ditanya di akhirat besok solat fardu. Kalau solat fardu tak sempurna, Allah perintah malaikat, cuba cek solat sunat si fulan. Kalau solat sunatnya ada,
maka solat sunatnya akan menampung solat fardu yang tidak lengkap. Jadi solat sunat jangan pandang remeh. Bahkan dalam satu hadis kursi yang maksudnya Allah kata, tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh hamba-Ku yang paling aku suka melainkan amalan fardu. Dan Allah sambung lagi, hamba-Ku sentiasa mendekatkan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hamba-Ku sentiasa berusaha mendekatkan dirinya kepadaku. Dengan apa? Tadi dia buat amalan yang aku suka, fardu. Tapi tak cukup dengan fardu, dia usaha lagi nak dekat dengan aku. Dengan apa amalan yang boleh mendekatkan kita kepada Allah? Iaitu dengan amalan sunat. Sama ada solat sunat ke, sedekah sunat ke, puasa sunat ke, semua tu boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun diajar oleh Nabi, bacalah doa. Supaya apa? Bukan kita cinta nak taat pada Allah saja, tapi cinta nak buat amalan yang Allah cinta. Doa yang saya ajar dalam kelas-kelas yang lepaskan. Allahumma inni as'aluka hubbaka, aku mohon pada engkau supaya cinta pada engkau, wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon pada engkau supaya cinta hamba-hamba yang engkau cinta. Dan yang ketiga, wa amalin wa hubba amalin yuqarribuni ilaik, dan aku mohon pada engkau supaya aku cinta amalan-amalan yang mendekatkan aku kepada engkau. Apa dia amalan yang mendekatkan aku kepada engkau? Amalan sunat. Biarlah aku cinta amalan sunat tu. Puasa sunat, sedekah sunat, solat sunat. Buatlah, sebab mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hikmah kewajipan solat. Sesuai dengan kedudukan dan kepentingan solat dalam Islam, terdapat banyak hikmah di sebalik kewajipan solat. Antaranya, jadi antara sebab orang malah nak solat sebab tak tahu apa faedah, apa hikmah. Jadi pengarang penulis sebut antara hikmah solat ialah, pertama, penghubung antara hamba dengan Allah. Kita sentiasa nak berhubung dengan suami, sentiasa nak berhubung dengan mak bapak, sentiasa nak berhubung dengan bos kita, apatah lagi bos kita yang baik, yang kaya. Maka sepatutnya kita lagi nak sentiasa berhubung dengan Allah. Dan tidak ada perhubungan dengan Allah yang paling mudah, yang paling banyak, yang paling senang, melainkan melalui solat. Solat adalah perhubungan hamba dengan Allah. Yang kedua, kemuncak pengabdian diri dan kepatuhan kepada Allah. Ibadat ni banyak. Puasa, zakat, haji, sedekah. Tapi ibadat yang paling menunjukkan kita ni hamba kepada Allah ialah solat. Sebab dalam solat ada satu rukun, satu perbuatan sujud. Muka yang mulia kita letak di tempat kaci. Kita tak akan sujud pada manusia. Kita tak akan sujud pada manusia. Melainkan kita akan sujud hanya kepada Tuhan yang hebat, yang mencipta segala-galanya. Yang ketiga, solat hikmahnya penghapus dosa. Bahkan Nabi kata dalam satu hadis, setiap kali kita sujud, Allah akan ampunkan dosa dan Allah angkat darjah kita. Yang keempat, solat tanda kita bersyukur pada Allah. Syukur yang paling jelas ialah mentaati Allah, dan taat kepada Allah yang paling besar dan utama, salat. Sebab itulah siapa tak salat, confirm dia kufur kepada Allah. Dalam satu hadis Nabi kata, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, walaupun satu waktu dia telah kufur, dia tidak bersyukur kepada Allah. Yang kelima, salat boleh mencegah kemungkaran. Kalau salat itu dilakukan dengan betul, dengan khusyuk, dia tak akan buat maksiat lepas salat. Bila dia lepas solat, dia buat maksiat, dia mengumpat, dia menipu, bercakap bohong, ada solatnya ada something wrong. Solatnya tak betul, solatnya tak khusyuk. Yang keenam, solat adalah sebagai latihan dan terbiah rohani dan jasmani. Melatih jiwa kita, melatih hati kita supaya sentiasa merendah diri, sentiasa merasa kita adalah hamba di hadapan Allah. Kita tidak ada apa-apa pun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, solat adalah sebagai pembeza antara orang Islam dengan kafir. Jadi yang membeza orang Islam dengan kafir bukan jubah. Orang Arab Mesir pakai jubah tapi Kristian. Bukan kopiah. Ada yang munafik zaman Nabi pakai kopiah, pakai serban lagi. Jadi tanda pemisah antara orang Islam dengan orang kafir ialah solat. Kadang-kadang dia tak pakai kopiah, tak berjubah, tapi dia solat. Dia Islam insya-Allah pada zahirnya. Okey, keistimewaan solat. Banyak keistimewaan solat berbanding ibadat yang lain. Pertama, solat ibadat pertama yang difardukan ke atas orang Islam. Haji datang kemudian, puasa kemudian, zakat kemudian. Yang kedua, solat difardukan di langit
berbeza dengan ibadat lain, difardukan di bumi. Yang ketiga, solat difardukan oleh Allah melalui Rasulnya secara terus tanpa perantaraan malaikat. Yang keempat, solat ialah amalan yang pertama disoal pada hari akhirat. Jadi kalau solat okey, yang lain semua okey. Kalau solat KO, yang lain semua KO. Yang kelima, solat sebagai penentu penerima amalan lain. Yang keenam, solat difardukan 5 waktu sehari semalam, namun ganjarannya menyamai 50 waktu. Okey, akhir sekali dalam bab pertama ni, rukun solat. Rukun solat ada 13. Kita semua dah belajar, ramai yang hafal ni. Tapi solat tak khusyuk. Sebab apa? Sebab dalam rukun solat ni tidak ada khusyuk. Sebab itulah ulama tasawuf mengatakan rukun solat bukan 13, 14. Yang ke-14 ialah khusyuk. Tapi tak dimasukkan di sini, kenapa? Kalau dimasukkan rukun solat 14, yang ke-14 ialah khusyuk, ramai orang solat tak sah. Sebab rukun ni kalau tak buat, tak sah solat. Jadi, ada ulama mengatakan rukun solat ni adalah kontrak dari segi luaran. Adapun khusyuk, kontrak dalam bahagian dalaman. Jadi, kalau ulama tasawuf, dia mementingkan khusyuk. Maka sebab tu dia kata khusyuk salah satu rukun daripada solat. Tapi kalau ulama fiqh, dia hanya membicarakan hukum dari segi zahir. Jadi sebab tu khusyuk tidak termasuk dalam rukun solat. Wallahu alam. Cukup setakat ni ya. Kelas kita akan datang pada malam ni pukul 9.40 insya-Allah. Kita sambung tadabbur surah At-Taubah insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.